Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah fil ula wal akhirah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara Ustaz Nasir yang diraihkan panel kita yang berbahagia, Dr. Muhammad Hafiz bin Muhyiddin, yang merupakan salah seorang pensyarah kanan Akademik Media Islam Contemporary UiTM Shah Alam, dan beliau juga adalah merupakan ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang dan Kedah. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sambung untuk sesi yang kedua, insya-Allah. Dan di tangan tuan-tuan kita bekalkan buku Hukum Kebersihan Pakaian Bernajis. Buku ini adalah hasil daripada kertas kajian yang dilakukan oleh kumpulan yang diketuai oleh Dr. Muhammad Hafiz, yang kita telah berikan satu tugasan. Sebenarnya Dr. Hafiz dah siapkan kertas kajian yang awal lagi sebelum mendapat geran daripada Jabatan Mufti. Jadi alhamdulillah kertas kajian ini dapat disempurnakan dan telah diputuskan dalam Musyawarah Fatwa. Tuan-tuan boleh tengok pada halaman yang ke-6. Di sana kita telah putuskan hukum berkenaan dengan kebersihan pakaian bernajis menggunakan mesin basuh. Fatwa Negeri Pulau Pinang. Ada 3-4 item kat situ berkenaan dengan bagaimana keharusan menggunakan mesin basuh ni. Jadi tuan-tuan saya jemaah dirahmati Allah sekalian, untuk sesi ini kita masih lagi mengekalkan cara buat bicara, insya-Allah, untuk memberi kelapangan masa kepada penceramah kita untuk melontarkan idea-idea yang lebih tersusun, dan juga begitu juga pada tuan-tuan untuk tidak menggata pas sehala, dan kita nanti insya-Allah akan buka soal jawab. Jadi ada mic di tengah tu, tuan-tuan boleh bersedialah nanti kalau ada perkara yang nak ditanya berkenaan dengan perkara yang kita bincangkan. Cuma sesi pertama tadi tak sempat kerana banyak sangat soalan-soalan yang telah kita sediakan dengan masa yang terbatas. Jadi untuk sesi ini kita akan beri peluang kepada tuan-tuan perempuan, guru yang saya hormati sekalian, untuk kita bertanya jawab berkenaan dengan isu yang kita akan bincangkan. Dan doktor, jadi pada buku ini boleh tuan-tuan duduk sama, nanti doktor bila dia huraikan dia akan fokuskan juga kepada buku ini. Pertama sekali untuk pengenalan kepada perbincangan kita ni, boleh sedikit tak doktor ceritakan apakah faktor utama yang menjadi permasalahan sehingga tercetus idea kajian berkenaan dengan mesin basuh ini dijalankan. Mungkin ada isu-isu 2 tahun yang lalu, isu basuh di bobi yang bercampur, itu mungkin. Jadi kita minta doktor uraikan sikit kenapa hukum ini ataupun kajian ini dijalankan dan diangkat sebagai satu yang perlu difahami oleh masyarakat semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zaki yang berhadir, tuan-tuan, para asatizah muslimin muslimat yang berhormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita beruntung sebenarnya di Jabatan Mufti. Kerana apa? Kerana yang memegang bahagian fatwa kita ni bukan orang biasa-biasa, maknanya doktor juga. Cuma Dr. Zaki ni beza, dia duduk di Jabatan Mufti, saya duduk di UiTM. Sebelum ni saya ini adalah mantan tempat kerja saya. Jadi walaupun dah pindah ke Shah Alam, saya akan cuba untuk menggunakan bahasa Penang lah. Jadi sekali bila kata kita cakap bahasa KL ni, dia mula-mula lagi dah rasa bertas lah. Saya dah bagi tahu dah saya niat saya bekerja di sini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, waktu ni adalah waktu yang sangat kritikal. Tuan-tuan duduk di tempat, di kursi tuan-tuan, kerana pada masa ini kursi sangat berharga.
kursi sangat berharga, dan kena ingat kursi yang berharga tu disaboh. Kursi tuan-tuan tu tak laku sebenarnya. Jadi tuan-tuan duduklah kat situ, jangan duduk lompat di merata. Duduk situ. Siapa lompat di merata, dia tak faham perbincangan ni. Usaha-usaha tu pun sama, tak seru galak nak keluar balik PNB anak ke apa-apa, tolong call suami masing-masing hari ni, tolong PNB anak kita. Siapa pesan dengan kuasa, bidang kuasa daripada Jabatan Mufti Pulau Pinang. Siapa keluar PNB lawan fatwa tadi Mufti situ. Tuan-tuan lawan, jaga tuan-tuan. Kita jumpa di mahkamah. Baik, begini, saya bukan Ustaz Tuan, saya bukan orang kata apa penceramah selebriti, tapi saya cubalah untuk nak bagi mudah para asatizah kita ni faham. Sebab apa? Sebab tuan-tuan Ustazah Habibur kat bawah tu adalah merupakan ejen main tukang bateri. Tuan-tuan adalah ejen. Tuan-tuan adalah ejen kepada Jabatan Mufti Pulau Pinang. Pertama, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa di luar sana ramai sangat orang alim. Bukan bermakna semua ahli jawatan kuasa yang ada tu tuan-tuan dan puan-puan mereka yang paling alim, bukan. Mereka hanya memegang amanah taklif untuk membantu Sahibus Samahah Datuk Seri Mufti tuan-tuan untuk membuat keputusan. Dan dalam kita membuat keputusan fatwa seperti yang dinyatakan tadi base kepada kajian, termasuk isu yang akan saya diskusikan bersama dengan tuan-tuan ini, mungkin rumusan itu sehingga terhasilnya satu keputusan fatwa berbeza dengan apa yang tuan-tuan pegang, apa yang ustaz-ustazah kita pegang yang datang daripada pelbagai latar belakang tuan-tuan. Mungkin ada yang datang daripada latar belakang tradisional pondok, insya-Allah ilmu mazhab. Ada yang juga mereka datang daripada pengajian-pengajian tinggi yang hebat-hebat dari Mesir, dari Jordan, Morocco dan sebagainya. Mereka juga hebat. Dan tuan-tuan, kita kena ingat bahawa apabila satu keputusan itu telah dibuat, especially dalam fatwa, maka amrul imam yarfa'ul khilaf, hakim yarfa'ul khilaf. Ada ruang, ada ketika kita boleh berbeza, tetapi mai kepada satu limit, satu tempat, fikir itu perlu dititikkan. Kalau tidak gaduh. Termasuk isu yang dibincangkan, ini ialah hukum. Kajian ini sebenarnya bukan kita membasuh pakaian bernajis menggunakan mesin basuh saja, tapi menggunakan mesin basuh robi layan diri itu. Tuan-tuan duk tengok. Jadi isunya tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila ada sebahagian daripada rakan-rakan asatizah kita yang mana mereka kurang selesa ataupun membangkitkan isu ketidakpatuhan basuhan mesin basuh ini dalam membersihkan najis. Disebabkan apa? Disebabkan kerana apa? Kerana air yang digunakan itu kurang daripada 2 kolah di dalam mesin basuh, dan juga air yang bercampur dengan najis itu apabila dibuang, didrainkan, dan masih bersisa katanya apabila dimasukkan kali kedua, jadi berlaku percampuran dengan air kali pertama yang dikatakan masih bernajis. Jadi mereka menganggap bahawa sebanyak mana adat bilangan air keluar masuk itu tetap bernajis, selagi mana pada pusingan pertama air hak pertama kali itu bernajis. Jadi dia berlaku dauran, najisnya tidak hilang, bercampur pula. Dia telah memutanajiskan air kedua, air kedua memutanajiskan air ketiga, keempat, sampai meletup mesin basuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya memerhatikan bahawa
dalam isu ini bukan pada isu-isu masuk, tapi isunya ialah pada penggunaan air dan juga kaedah macam mana basuhan itu. Okey, air disepakati oleh semua mazhab merupakan salah satu daripada wasilatun min wasail at-tathhir al-muttafaq 'alaiha. Semua mazhab. Imam Nawawi sebut, dalam Hasyiah Ibn Abidin sebut, dalam syarat Hasyiah At-Tisuqi sebut. Tolong buka mana-mana kitab fiqh mazhab kita ni, mazhab 4 termasuk mazhab Syafi'i, semuanya air disepakati sebagai alat cara untuk membersihkan najis. Cumanya selain daripada air adakah boleh yutahhir an-najasah? Maka di sini jumhur mengatakan bahawa hanya air sahaja yang boleh digunakan, kecuali dalam beberapa perkara yang diberikan dalam kes tertentu menggunakan kata apa, cuci-cuci apa semua tu. Selain daripada air tidak dibenarkan. Namun Imam Abu Hanifah, satu qaul daripada Imam Ahmad, dan juga pendapat yang ini disokong oleh Ibn Taymiyah dan juga As-San'ani Asy-Syaukani, mereka mengatakan bahawa apa saja bahan benda yang dapat muzilatul lin najasah, dapat menghilangkan najis, maka dia sama seperti air. Kerana apa? Kerana pada pandangan jumhur ulama, soal pembersihan menggunakan air ada unsur ta'abbudi. Wasiyabaka fatahhir, Tuhan kata, bersihkan pakaian kamu. Yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, dalam surah Al-Anfal. Tuhan menurunkan air dari langit. Jadi ulama mentafsirkan apa saja sumber air yang datang daripada sumber langit ke bumi ke yang mutlak, yutahhirakum, ada unsur ta'abbudi. Dalam perbincangan, konteks perbincangan usul fiqh, maksud ta'abbudi ini ialah benda yang tidak boleh menggunakan rasional dalam menjustifikasikan air itu. Seperti mana semayang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, tak boleh buat, nak modify sebab apa? Benda itu adalah ta'abbudi. Ini pandangan yang pegang oleh jumhur ulama. Manakala pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Hanafiyah, dan seperti yang saya nyatakan tadi, mereka mengatakan bahawa air ini adalah pilihan utama yang menjadi bahan common dalam membersihkan sesuatu. Orang akan guna air, semuanya berasaskan kepada air. Tetapi pembersihan najis itu sifatnya adalah ma'qulatul makna. Apa maksud ma'qulatul makna? Kita pernah badilah, kita ada mengaji sufik dulu tu. Maksud ma'qulatul makna ni menghilangkan najis. Hak kita duk belajar, saya tak mau ulang lah, kata baca tu. Hak yang dikategorikan dalam mazhab kita najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalazah ni boleh. Air boleh menghilangkan. Maka dalam soal pakaian kita bersih nak bawa semayang, apa saja bahan-bahan yang boleh menghilangkan najis, hak ulama fiqh kita letak pada 3 benda tu. Kesan najis tu apa dia? Rihun, ta'mun, laun, kan? 3 benda ni. Hilang 3 benda ni, it's okay. Berdasarkan kepada pandangan zahir, it's okay. Baik. Jadi pandangan yang kedua ni mengatakan bahawa apa-apa saja bahan, ini disebut oleh Ibn Abidin di dalam Hasyiah At-Tisuqi, maafkan saya, Hasyiah Ibn Abidin, Durrul Mukhtar ala Durrul Mukhtar. Tuan-tuan pun familiar dengan buku ni. Dalam mazhab Hanafi ini disebut ada 30 lebih benda yang boleh membersihkan. Api, matahari. Saya tak mau cerita, tuan-tuan, sebab tadi kita akan sebut dalam ni, dalam metodologi kajian kita,
Pasal apa kita sidai baju kita ke dalam tempat yang tertutup, tidak didedahkan kepada pancaran matahari. Sebab apa? Sebab sinaran matahari ini sebenarnya dia boleh mematikan kuman dan dia boleh menghilangkan najis dalam satu tempoh yang lama. Ini pandangan yang dipegang dalam mazhab Hanafi. Baik, itu satu. Yang keduanya ialah dalam isu basuhan ni, kaedah basuhan menggunakan air yang sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mesin basuh ni dia tak ada mazhab. Saya tak tahu lah, kalau kita ustazah kita kat rumah kan pakai mesin basuh apa? Sharp. Siapa pakai Sharp? Siapa pakai Samsung? Siapa pakai Philips? Mazhab apa? Philips ni mazhab apa? Salafi? Oh, boleh tak ada mazhab apa-apa. Mazhab dia ialah mazhab duit. Tentang ada duit, tentang boleh beli 8 kg ke, 10 kg ke, 14 kg ke, so dia tu. Baik. Jadi, yang invented benda ni adalah orang bukan Islam. Teknologi basuhan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, mementingkan benda yang consume less water, yang paling jimat, kemudian paling bersih, inovasi terkini. Dan juga baju kita ni yang kita basuh ni jadi elok. Sebab apa? Sebab air adalah sesuatu yang berharga. Jadi macam mana nak kurangkan penggunaan air? Kan? Sebab tu dia akan pergi sampai ke dry cleaning apa semua tu. Dia panggil apa? At-tansil al-haq. Kan? Baik. Apabila diperhatikan di dalam perbahasan ulama, saya sebut mazhab kita ni. Mazhab kita ni dalam menggunakan air, membasuh air ni ialah mesti air tu mururul ma' alal malabis. Maknanya air tu dimasukkan atas pakaian. Bukan pakaian bernajis tu diletakkan, direndamkan di dalam air. Itu. Maknanya kalau katalah kita basuh baju, kita jubur hayak. Kita jubur hayak atas baju kita tu, kan? Kemudian kita kita pekat, kita jubur lagi, kita pekat, kita sidai, okey. Air yang keluar tu tak ada masalah, pakaian itu bernajis. Tapi kalau katalah air itu duduk dalam takung, dalam mesin basuh spesial lama dulu kita tahan air, kita masuk baju dalam tu, maka dia telah menjadi mutanajis. Dia menajiskan, orang kata apa, baju yang dimasukkan ke tu. Baik, dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, tak ada masalah. Dalam mazhab Hanafi, ayak masuk dulu ke, pakaian masuk dulu ke, tak ada masalah, as long as najis itu boleh dibersihkan. Sebab apa? Sebab tu saya katakan, apabila saya perhati air mutlak sepakat, tapi cara basuh tu, buat masuk air ke ataupun buat masuk pakaian di dalam air tu yang menjadi khilaf di kalangan ulama. So di sini, tuan-tuan, poin yang perlu kita faham ialah kaedah basuhan menggunakan air sikit, bubuk dalam baju ataupun masukkan air baju dalam air, tu rupanya kaedah cara ijtihad para ulama. Apa tujuan dia? Tujuannya ialah nak make sure supaya kesan najis tadi hilang. Tapi oleh kerana kita terikat dengan pandangan mazhab Syafi'i, kita tak apa, kita tengok, kita perhati bahawa ayat memang masuk dalam baju. Bukan kata kita takung ayat, kita buang baju dalam tu. Maka sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan bahawa bukan kita nak mencabar pandangan ulama kita hak dulu tak. Fiqh ni dia sentiasa berkembang. Kalau kita tak berkembang pun, zaman berkembang, orang menggunakan mesin basuh, takkan kita nak menjawab, kita belum selesai pasal ropi, orang dah pergi dah kepada yang hak dry cleaning, ada pakai air langsung. Jadi perlu kepada jawapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah semua, kita mengaji, tuan-tuan tahu hukum, tuan-tuan tahu nak buat macam mana. Bila kata kita boleh hasil, biasa, normal dia, kita boleh hasil pakaian bernajis, pakaian tak bernajis, pakaian hak dalam, pakaian luar, apa semua. Tapi kalau orang lain hak tak mengaji apa-apa, hak tak tahu apa-apa, hak dia main campak saja, dia tak basuh. Macam mana kita nak melihat hukum bagi mereka? Kalau kita kata tak sah basuhan mesin basuh, tentang ada perempuan, dia akan menimbulkan keraguan.
Habis tu kami guna, kami pakai beli jubah abaya kan, order online kat Lazada apa semua tu, tiba-tiba dok rasa bercampur dengan aku ni, tak sok saya macam mana. Maka sebab itu timbul inisiatif Dr. Zaki bahawa kita abaikan sebentar kaedah basuhan mazhab mana. Hak jumhur kita, hak mazhab Syafi'i kata mesti ayak masuk atas pakaian bernajis. Hak mazhab Hanafi kata tak ada masalah kalau katalah pakaian bernajis dimasukkan dalam ayak. Kita tepikan hak itu. Sebab apa? Hak ni dia cuma kaedah cara basuhan menggunakan air. So, kedua-dua mazhab Hanafi dan jumhur dan juga mazhab Hanafi, tujuan dia pasal apa? Buat macam tu, kata yang penting kesan najis hilang. So sekarang ni cara macam mana kita nak pastikan yang kesan najis tu hilang? Maka sebab itu kita test, kita buat kajian ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil, kalau ada soalan pasal sampel najis ni, makna yang kita kata kita perlu test pakaian hak bernajis betul tu, kita pergi cek tengok najis hilang ke tak hilang bila katalah kita basuh baju. Untuk apa? Untuk nak mengelak daripada kekeliruan orang yang mengatakan basuhan pertama yang mana masih lagi ada kesan air, masuk air seterusnya akan memutar najis. Air kedua, ketiga, keempat, kita perlu hentikan benda ni dengan pastikan najis ni hilang ke tak hilang. Kalau hilang, sudah, tak ada masalah apa. Jadi itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kajian ni sebenarnya pada peringkat awalnya saya bawa proposal yakin lulus dengan bajet 49,000, tiba-tiba ditarik balik. Sebab apa? Sebab timbalan pengarah, ketua pengarah yakin pada masa tu dia kata, macam mana kalau tiba-tiba kita buat ujian dan resultnya didapati bahawa najis masih ada dan pakaian tak membersihkan. Dia tanya saya hari tu, macam mana kita nak jawab? Saya kata bagi duit dulu, mari kami buat dulu research, kita tengok macam mana. Kalau tak bersih juga, saya kata ni dah jadi macam cerita orang perempuan tak bagi lelaki poligami. Bagi kahwin dulu, baru tahu adil tak adil. Saya berkahwin, abang tak adil, bagi dulu. Saya tahu lah saya macam mana, macam tu dah lah, itulah. Tapi orang perempuan dia tak boleh, dia kata tu macam mana saya nak suami tuan-tuan lah, saya tak mau. Suami ustazah nak buktikan yang mereka adil. Jadi orang yang penyakit takut macam tu dia ada sampai ke peringkat atasan. Tapi tak apalah, mujur. Alhamdulillah Jabatan Mufti sudi untuk fundedkan, orang kata polis ni dapat lah buat kajian apa semua tuan-tuan. Okey, habis bab tu. Kalau tuan-tuan tengok di dalam penjelasan pertama, sebenarnya dah ada fatwa yang berkaitan dengan penggunaan al-ghasal pada hari ini. Darul Ifta Mesir kata okey, Darul Ifta UAE pun kata okey. Kemudian keputusan daripada Irsyadul Fatawi Jabatan Mufti wilayah sudah pun kata okey. Cumanya apa yang dikaitkan dalam keputusan fatwa ialah sekiranya didapati bahawa kesan najis telah hilang. Ada sebut tu ya. Jadi orang ni masih lagi tak puas hati. Macam mana kalau kata dia kata tak hilang? Basuh kata rasa hati ni tak hilang lagi. Macam mana? Keputusan ada jawab juga. Ada satu tim, tuan-tuan dan puan-puan, di UiTM faham. Mereka buat kajian, mereka menggunakan orang kata apa, bahan untuk nak cuci ubi gadung. Adalah dalam tu, saya tak mau uraikan. Jadi sekiranya bahan yang mereka gunakan itu dapat membersihkan, dapat membuang sisa-sisa toksik bahaya pada ubi gadung tu, mereka kata bahan ni kalau digunakan untuk membersihkan najis, mesti pakaian akan bersih. Tapi mereka tak buat. Mereka cuma test untuk nak tengok ada racun tak pada ubi gadung. Cuma dia kata kaedah ni kalau di-apply pada pakaian bernajis, insya-Allah
Tapi dia tak buat pun, dia tak buat. Dan tuan-tuan nak maklumkan yang Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan pada hukum penggunaan al-wasalah, sama seperti mana yang disebut di dalam At-Taqrirat As-Sadidah, sama juga. Cuma apabila diyakini bahawa pakaian itu telah bersih daripada najis, macam mana kita nak pastikan yang mana pakaian tu telah bersih? Kalau orang tu tak yakin dengan 2 kali basuhan, dia akan jadi 3, dia akan jadi 4. Sedangkan kita guna mesin basuh, dia ada standard default dia kan, 2 kali dia basuh. Kamu basuh semua tu, lepas tu sekali lagi dia putar, dia buang air, dia bubur. Kali kedua kita bubur soft kena semua tu lah, soft lan. Kalau kata ustaz-ustazah kita, ustaz-ustaz yang tak biasa basuh baju, bini dia buat, kenapa dia jangan? Ataupun hak bini manja tak reti buat, suami saja yang buat kat rumah, kenapa dia jangan? Jadi dia ada setting dia. Maka kita gunakan setting tu tuan-tuan dan puan untuk nak make sure adakah benar najis itu telah hilang. Punca dia, orang kata alamak buat kajian mesin basuh saja. Betul kajian mesin basuh, tapi metod kaedah cara yang kita gunakan itu untuk nak nyatakan bahawa dalam sirah fatwa kita bahawa keputusan menggunakan mesin basuh ini harus boleh dan juga dapat membersihkan najis. Maknanya jangan risau, jangan rasa was-was. Sebab apa? Sebab ia berjaya membersihkan najis. So dengan harapan keputusan fatwa yang telah dikeluarkan ini base kepada kajian yang mana menggabungkan usaha-usaha kita pakar dalam bidang syariah dan juga beberapa orang, 2 orang tim saya daripada expert kimia dalam bidang kimia, dan seorang lagi Dr. Ainul Kilah, dia sains gunaan. Seorang lagi tu Dr. Nofariza daripada fakulti kimia, tuan-tuan. Jadi kita menggabungkan antara pakar syariah, saya tak namakan pakar syariah, tapi dah kita namakan mereka tu pakar sains, pakar kimia, kita pun namakanlah kita juga pakar syariah. Pakar bukan dalam konteks tuan-tuan alim, tapi dalam konteks universiti. Dia ada orang kata apa kategori expert kita. Jadi saya tulislah saya dalam bidang syariah kan. Sebab tak mahu dia zaman orang pengipan langit terbuka ni, online ni, Dr. Zaki saat lagi depa snap saya adalah pakar syariah. Dia berlega dekat Facebook tu 7 keturunan ayah nak tengok. Jadi maksud pakar syariah ni bidang khususan tuan-tuan. Jadi itu. Jadi semoga dengan keputusan ini tuan-tuan dapat membantu orang, menyampaikan kepada orang awam yang masih lagi mungkin ada setengah-setengah tu guna kaedah klasik, mereka duk basuh baju dengan pakai kain kembang tepi sungai kan, duk katok-katok tepi sungai perigi, tak tu mereka pakai kaedah tu. Tuan bagi tahu lah kat mereka, kata pakailah mesin basuh kan, tak ada masalah apa, dan fatwa pun telah ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cabar fatwa ni, tuan-tuan kena buat kajian lain. Tuan-tuan kena guna kaedah saintifik lain untuk membuktikan yang dia yang tidak bersih. Sekian kami. So jadi baik, masalah. Okey, so kita dah dapat sedikit gambaran berkenaan dengan latar belakang kenapa kajian ini diwujudkan. Pertama sekali adalah untuk meyakinkan perasaan was-was kita yang mungkin wujud. Betul ada orang gunakan kaedah semi auto, mana dia masuk di ruang lu, ada bersih baru dia masuk dalam mesin untuk nak bagi hilang was-was tu. Baik, nanti kita akan tengok dia punya kesimpulan, tapi kesimpulan dah ada apa dalam fatwa ni. Cuma kita nak tengok cara macam mana kaedah kajian ini dilaksanakan. Jadi faham kita matlamat kajian ni ialah untuk nak orang kata apa, nak pastikan bahawasanya tujuan membersih pakaian ni ialah untuk menghilangkan najis tu berlaku. Itu dia punya matlamat. Cara macam mana yang tu terpulang sebagaimana tahfiz kita tadi. Walaupun ada perbincangan ulama berkenaan dengan ayat dulu, kain kemudian kain dulu, ayat kemudian, yang tu dari segi teknikal. Yang penting hilang najis tu. Itu dia punya poin yang dibahaskan tadi. Cuma sekarang ni
pembuktian yang telah Dr. Hafiz bagi tahu tadi, bahawasanya kajian ini telah membuktikan hilang najis. Dan saya difahamkan dalam kajian ini juga Dr. Hafiz telah pilih beberapa persampalan mana benda-benda yang dijadikan bahan untuk dibuat kajian. Antaranya darah daripada luka, satu. Yang kedua darah haid, kemudian air kencing, kemudian tahi. Dan difahamkan juga ada perbezaan darah luka dengan darah haid. Jadi minta doktor cuba perjelaskan cara ringkas dengan saintifik sangat, saya penting kan ni. Cara ringkas untuk kita faham apa perbezaan tu dan sampai tahap mana. Kadang-kadang ada yang kita tengok baju yang kena darah ada kesan lagi, adakah darah tu masih ada di cara najis ataupun dah memang hilang najis tu. Jadi adakah kaedah yang dibuat kajian ni boleh membuktikan hilangnya najis tu? Jadi silakan. Baik, terima kasih pada soalan. Okey, untuk makluman asatizah semua. Dalam kajian ni, saya membawa 3 sampel. Maksud saya di sini merujuk kepada tim saya lah. Kerana mereka tak ada, mungkin mereka duduk kat belakang sana. Saya membahasakan saya lah. Okey, dalam kajian ini tuan-tuan, kami mengambil 3 sampel darah yang dikategorikan sebagai mutawassithah, common. Kita tak ambil lah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ni kaedah basuh dia mula juri-juri macam tu lah. Bukan juri memperipah pakcik-pakcik macam tu kan. Tak rasya'al kau tu, tak masalah. Hak yang najis mutawassithah pertengahan ni, iaitu kita ambil darah common. Darah ni tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita sikit pasal darah. Sebab apa? Sebab kita nak test DNA dia. Kita nak test adakah kesan molekul darah itu, dan juga yang keduanya air kencing, kemudian yang ketiganya ialah tahi najis. Ini benda biasa kadang-kadang anak kita kan, dia waktu tuan-tuan pun makan banyak sangat kan, kena kari atau apa nak masa kecil, apa semua tu nak lekat, apa semua celah-celah tu nak basuh, apa semua itulah main ada time kita. Sekali kena badan tak sedap, dia buang saja. Jadi kita ambil 3 ni, hak common ni. Kita tak ambil dalam babi apa semua, payah tu kan cari tahu nak kan. Di kedai Cina dekat dengan bagang tu ada lah, belakang dekat dengan Nos Malaya tu, siapa pun ada nak beli daging khinzir, kat situ ada jual. Ada situ saya pergi parking kereta depan tu, kedai menjual khinzir. Lupa kalau tahu boleh beli. Jadi kita ambil 3 sampel ni darah. Darah ni tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita nak metod yang kita nak guna, kita nak buktikan yang darah, air kencing dan juga tahi ini, kesan dia tu masih ada ke tak ada, kita guna kaedah analisis profil DNA. Dua benda tuan-tuan. Hak satu, sampel 3 ni. Hak satu lagi, kita nak uji sampel ni, kita guna kaedah DNA analysis profile. Hak ni hak nak buat analisis DNA profile ni. Hak ni cuma dibuat tuan-tuan dan puan-puan di Jabatan Kimia Negeri Pulau Pinang. Hak paling accurate, hak paling tepat, hak untuk kes-kes jenayah. Saya nak bagi tips sikit. Sebab saya disembang dengan orang kata apa, hak pegawai kimia tu. Saya tanya dia, ni jumlah muktarirah ni, kan? Banyak kes apa sebenarnya yang bukti kemahaman kimia? Kes dia ialah apabila pasangan suami isteri tu dia rasa pasangan dia curang, bawa baju, bawa seluar, bawa apa saja, kan, dites tengok ada tak bercampur dengan DNA siapa-siapa. Badan kita ni tuan-tuan dan puan-puan semua mengandungi DNA. Bulu kita, hidung kita, apa semua, telinga, peluk kita, dapat saja dia boleh check, dia boleh detect. Result dia tu bila keluar boleh tahu siapa punya DNA. Tengok Ustaz Suhaimi punya, Suhaimi Osman, tak ada orang lain. Kalau ada atas muka bumi ni 7 Suhaimi Osman, mai pada kod dia tu, ada tak mai hang lain. Itu Masya Allah Tuhan buat tanda perempuan boleh tahu. Jadi selalunya isteri-isteri yang mereka ni syok pada suami mereka akan ambil baju ke apa ke,
bukan Ustazah Nuhat geng-geng lain dia pergi tu dia akan test tengok kat baju tu tiba-tiba ada benda asing, ada DNA asing, ada ayat liok siapa, cek ayat liok lah, tengok saja oh rupanya minat saya tu, cek tengok tiba-tiba ada 2-3 macam mana boleh ada ni, cek rupanya ada bini seorang lagi. Jadi sebab tu Ustaz kalau takut ada bini nombor 2 ke apa ke, jangan duk pergi cium baju kita apa semua, takut saya lagi bini kita dia ambil, dia tak ke jabatan kimia dia boleh cuma cah dia mahal untuk satu tu tak silap lebih kurang 1,200 ke 900. Janganlah cek balik tengok hak kita punya Allah lupa orang bukan satu lah dia ada garah satu dia lupa. Jadi wah suami baik. Jadi tuan-tuan dan puan, okey, yang dikatakan hak DNA ni dia mesti mai daripada badan kita, bukan dia panggil bahan buangan waste. Air kencing dia bahan buangan, tai dia bahan buangan, darah haid dia juga bahan buangan. Maknanya dari segi hukum syarak benda ni najis, tapi dia tak ada DNA. Kalau ada pun cuma sikit, contoh macam ayat kencing, saya tak payah cerita lah banyak, aku dah tahu baca sendiri lah sikit. Baik, kecuali darah betul-betul ada DNA ni ialah darah fresh. Cuma nak cerita lah, darah fresh ni dia bukan kita boleh ambil sembarangan. Sakit pinjam darah sikit, kita cucuk tu, kita tahan botol sama-sama tahan tu masuk dalam sebab cubaan membunuh. Nak minta darah ni tak minta darah, bukan darah. Minta darah ni kena buat surat ke hospital Semang Jaya. Mereka supply darah pada kita, kami jadi vampire. Dia tanya pasal apa ni, jadi kena ada surat dari Jabatan Mufti. Jadi dia kata geng-geng black metal mana nak semua tu. Rupanya saya nak cerita lah, darah yang kat hospital duduk dalam pine yang untuk kegunaan pesakit tu, dia tak ada DNA. Jadi masa dibuat test result tak keluar, Jabatan Kimia terpaksa provide darah betul. Saya tanya ni darah siapa ni? Tak ada nak abang, mungkin darah pembunuh. Darah betul tuan-tuan, darah memang dia pun kita pun pegang letak hospital tu, kita tahu dah darah orang hak info, hak derma darah tu hak baik. Hak ni hak darah hak original ni pegang. Hak tu baru dia ada orang kata apa, DNA yang boleh didetect. Okey, jadi kita ambil 3 benda. Tadi ada soalan pasal macam mana flow nak buat, kan saya nak jawab tu. Saya jawab tu lah. Okey, itu pada peringkat kita memilih sampel tuan-tuan. Kita pilih sampel tu. Okey, saya cerita tu. Bila kita ambil sampel tu 3, tuan-tuan jangan tanya macam mana kita dapatkan tai. Benda tu tak ada cerita lah, payah. Kita pun boleh buat sendiri. Benda tu kita tangkap dah budak-budak mana-mana hang berak sah. Gitu. Apa nak pergi makan KFC ke apa, dia pun untung berak dapat KFC. Esok dia main lagi, pakcik esok Reni nak kena berak lagi, dia berak sendiri lah. Kita nak ambil sikit kan, kita nak ambil slowly. Baik, jadi cerita dia nak cerita pagi ni, kita beli sampel semua tu tuan-tuan dan puan, bagi setiap sampel darah, ayat kencing dan juga tahi ini 2 sampel. Maknanya seluar kita ambil tu seluar tebal macam seluar jeans. Kalau kita ambil seluar biasa nipis ni, kita tahu dia mudah hilang. Kita ambil seluar jeans, tu Levi Mustang apa semua tu, tapi kita ambil yang murah sikit lah. Sebab apa tu kita gunting, kita koyak, sayang juga kan. Kalau basuh elok kita pun tak berani nak pakai tapi kita pakai lah kan. Jadi satu untuk hak mesin basuh, satu untuk lobi. Okey, darahnya tuan-tuan, kita suntik darah atas slot jeans tu dengan kadar 5 ml. Kita bubuh dalam pecah garing, kita semua memang banyak betul lah.
Lepas tu najis pun kita ambil, kita sapu tu bagi tebal. Kalau sikit-sikit ni boleh hilang, kita puk tebal. Kemudian air kencing kita cuah atas tu. Okey. Kemudian sampel hak mula ni dia panggil control sampel, kita gunting lah, kita simpan, of course, sebab dia ada najis. Lepas tu hak bahagian lain tu kita basuh. Kita habis hantar dopi dan kita basuh menggunakan mesin basuh. Mesin basuh hak kita guna, kita beli mesin jenama. Saya sebut kat sini, tuan-tuan sebut kat sini, takut saat lagi dia promote guna tu. Mesin basuh automatik. Jadi kita basuh, tuan-tuan. Setiap hak darah kita basuh ikut setting hak yang default biasa, tuan-tuan. Kan kadang-kadang orang perempuan ni saat lagi dia ada heavy duty, kemudian dia ada hak biasa, kan dia boleh setting dia nak berapa kali putar apa semua. Hari ni kita ikut default system, maknanya macam hak yang tak kerti datang apa, hak habis bongong, bila kata dia on kan tu, tekan jalan terus. Jadi gitu. Mesin basuh ni kalau kata bodoh tak boleh hajat pun, kalau dia pandai tekan on tu okey. Kalau kata dah pelak pun tak berhenti nak buka, tuan-tuan, kalau ada bini cerai lah. Kalau kata lah pun ada lelaki macam tu, walaupun ada doktor macam Dr. Zakir, carilah lelaki lain nak pesan lah. Sebab mesin basuh tadi tekan tak tu hak butang on ni kan, hak bulat merah U tu tekan tak tu pun dia ada tulisan on kan. Tak boleh tu kita pengkap pergi mengaji balik pasti aku. Saya sponsor. Tekan nak tu saya dia akan gerak. Okey, kita perhatikan bahawa biasanya dia bergerak ni, dia akan bergerak 2 kali. 1 kali air masuk, rupanya air masuk. Tu yang saya nak cerita bagi dalam mesin basuh kita letak baju dalam tu, air masuk. Jadi menepati dah hak pandangan dalam mazhab Syafi'i kita ni. Kita tak ikut mazhab Hanafi lagi. Jadi mesin basuh ni saya rasa mungkin orang hak buat tu mesti mazhab Syafi'i. Kalau kata hak yang masalah mesti masalah fikirnya Syafi'i. Walaupun agama Kristian. Berasal ayat masuk. Baik. Lepas tu kita bukan sampai salah, kita bubuh sabun, kita bubuh dalam sabun kan, bubuh dan semua apa semua bubuh ikut Ustazah semua lah. Ustazah nak masuk dalam tu pun kalau buat silakan. Lepas tu dia akan masuk lepas tu dia akan buang air ataupun dia akan tak dulu dia buang air hak yang pusingan pertama tu kan, dia betul-betul dia berhenti. Lepas tu saat lagi dia menyanyi mesin basuh kali dia boleh menyanyi kan, sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bukan takat mazhab Syafi'i apa nama mesin basuh ni, rupanya dia peminat dia anak-anak. Lepas tu dia akan masuk pula air kali kedua. Tu kita bubuhlah apa nama tu, softlang ke softener nak bagi lembut. Lepas tu saat lagi dia akan buat pula pusingan yang kedua. Lepas tu saat lagi dia release air, kemudian dia akan speed. Proses ni tuan-tuan dan puan kita buat darah tak sekali, maknanya hak pakaian darah kita campur dengan baju-baju hak yang bersih kan. Selok jin hak ada sampel darah tu campur dengan baju ni, basuh letak sempat. Lepas tu basuh pula apa nama tu hak tahi tu campur dengan pakaian lain, basuh letak sempat. Lepas tu hak yang kencing basuh masing, bukan tiga-tiga ni kita letak satu. Begitulah juga hak kita buat dekat mesin basuh hak dopi ni. Mesin basuh dopi layan diri ni, rupanya bila kita bawa masuk, walaupun dia full loading ni, bubuh ke depan, tapi air masuk tu maknanya mazhab Syafi'i juga. Sekali lagi mazhab Syafi'i rupanya air masuk tak banyak tapi dia masukkan, dia ada limit dia tu. Kita bubuh tak kat hal limit dia lah, hampir bubuh penuh daripada tu masalah langgar peraturan. Kita ikut peraturan dia bubuh tu kan. Okay. Setiap satu sampel tu kita basuh bila kata lah tuan-tuan. Okay. Kita akan ambil pula hak seluar yang ada kesan najis, kita dah tanda dah, kita buat garisan tak mana kita letak najis tu.
Hak satu bahagian kita gunting, kita simpan nak buat bukti yang dia bernajis. Lepas basuh tu kita gunting pula hak bahagian hak kita tanda besar tu, kita ambil, kita letak dalam petri dish. Cuma sebelum tu pakaian ni nak make sure supaya kesan najis pada 3 sampel yang ada di pakaian yang telah dibasuh tu tak hilang, tuan-tuan. Bukan tak hilang, tak terjejas. Makmal kimia belakang ni, belakang ni. Jadi kita basuh tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedek di dalam tu menggunakan suhu bilik, bukan kita jemur. Orang kata apa? Kena matahari. Sebab atas nasihat daripada pegawai jabatan kimia, dia kata kalau baju kita tu kita basuh tu, kita sidai kat ampayan macam orang dulu terbuka macam tu, sampel hak kita guna untuk detect DNA dah tak ada. Itu kata akan rosak, akan hilang apabila kena orang kata apa, pancaran sinar matahari. Rupanya tu. Baik, tapi tak apa, kita follow step dia. Kita sidai, bawah dewan tertutup, maknanya tak masuk cahaya kecuali ikut tingkap. Dari itu kita bubuh dalam dish tu, kita sampel, kita tutup ikut prosedur dia. Bila kata kita bawa keluar tu, sampel-sampel hak kita ambil tu duduk dalam tu, tak kena matahari, terus buat naik dalam kereta, kita pergi hantar ke jabatan kimia. Baik, tuan-tuan, proses pertama, kedua, bila kata pergi ke jabatan kimia, dalam buku ni dia cerita flow dia, kaedah yang akan digunakan. Pertamanya, bila pergi ke jabatan kimia, dia akan ambil sampel kita. Masa tu kami masuk dalam, kita tengok macam mana hak first step dia buat. Tapi untuk keseluruhan step tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab sulit dan rahsia. Takut saat lagi kita merosakkan, ataupun dia nak supaya result kita tu tak bias. Jadi maknanya kita serah kat mereka pun tak tahu tujuan kita apa. Jadi tuan-tuan, dia ada 2 step untuk kita nak buat analisis DNA profile pada kesekian hak ni seluar. Kita potong tadi tu hak yang satu ada darah, satu ada najis, satu ada air kencing. Sebelum pergi ke analisis DNA tu yang dinamakan sebagai, dalam ni dia sebut sebagai polymerase reaction shock tendon. Dia ada dia punya proses dia tu. Sebelum hak tu dia kena buat satu test yang dinamakan sebagai KM test, ataupun dia panggil Kastle-Meyer test. Lului ataupun ujian hak yang mana dapat dikesan pada Kastle-Meyer test hak basic ni, kita test ada kesan najis, baru dia akan bawa pergi ke hak yang pengesanan DNA tu. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan? 3 sampel ni, air kencing, darah, air kencing tadi hilang, tak ada. Maknanya bila kata dia test hak peringkat awal, KM test ni, tuan-tuan nak tahu macam mana prosedur KM test ni, tuan-tuan baca dalam tu. Saya cuba nak kurangkan penggunaan istilah teknikal, selain saya pun tak reti nak sebut benda tu. Tu lah syahidnya. Tapi saya buat benda tu, kita masuk tu, kita buat. Kecuali darah ni, bila kata kita ambil, kita nampak juga pada kain dia tu macam ada nak kesan-kesan, sebab dia menyebabkan warna kan. Darah ni adalah nampak, kita tahu ni macam nak ada darah. Tapi bila kata kita buat KM test tu, kita test juga seperti mana yang kencing darah tadi, test pun rupanya negatif, kosong. Maksud negatif ni, dia punya DNA dia dah hilang. Yang ada kat sini kerana warna kesan, warna kimia darah merah tu suka nak hilang. Hak ni baru kita jumpa, baru saya perasan rupa-rupanya fuqaha Syafi'iyah kita, Imam Zakari Al-Ansari sebut dalam Asnal Maqadir, dalam Radhatul Talibin, lama dah.
pakaian ya, kalau katalah sukar untuk dihilangkan warna, kita tonyok, bila kata susah, yu'fa anhu. Tapi kalau kata bau, rasa, selepas dibasuh masih ada, fuqaha kita kata dihukum sebagai najis. Sebab apa? Najis masih ada, kecuali launun yu'saru izalatuhu fa in 'usira. Tuan tengok sinilah, ada disebut kat situ. Kalau kata sampai boleh merosakkan pakaian, dimaafkan. Jadi kita menganggap dalam hal ini, walaupun nak nampak macam ada darah, sebab apa tadi saya sebut, darah hak kami sembung dekat seluruh jin tu 5 mililiter. Banyak tuan, banyak tu. Sedangkan darah hak kita ni, kalau kena lah buah sel pun celah bubur kita tu, kadang-kadang dia kena tu sikit saja, kita ambil, kita turun basuh. Hak ni fresh, tuan-tuan, kita ambil letak. Kena ingat lah tu terang bubuh terbaik lagi punya nalar punya teradu tu. Bila kita buat ujian, dia panggil screening test yang menggunakan Kastle-Meyer test, ini pun negatif. Jadi kita tanya pegawai tu, pasal apa dia ada kesan-kesan tu? Darah ni memang macam ni, tuan-tuan. Sebab memang payah nak hilang. Lagi satu, disebabkan semasa kita basuh tu, kesan-kesan darah apa semua tu dia lekat tu celah-celah seluruh jin yang terbaik. Tapi kalau kita seluruh tu seluruh nipis, seluruh lembut, orang perempuan kalau dia pakai kain macam kain kosmo ni kan, baju saya tak tahu banyak. Saya payah tengok orang perempuan ni warna dia macam-macam, tak tahu dia pakai warna apa. Kalau orang lelaki ni baju warna hijau, warna merah, warna ni. Tapi kalau orang perempuan ni selalu ada warna turkis, ada warna hijau, kita tahu lah. Biarlah tu pasal-pasal tu. Cuma ni dari segi result, dia kata Ustaz, dia kata kalau ikutnya di peringkat screening test ni pun dah dianggap kesan najis itu telah hilang. Tak perlu dah kita nak bawa pergi ke stage yang lebih tinggi untuk kita buat analisis profil DNA. Macam kita nak tengok kes jenayah, tak perlu dah, sebab apa consider. Tapi kita dah dalam tajuk kajian kita nak test guna kaedah metod DNA, analisis profil DNA ni, macam kes bunuh, tolong buat juga. Jadi dia pun ambil, tuan-tuan dan puan, ambil sampel darah saja, dibuat ujian DNA pada sampel darah. Mesin ada power main ni, tuan-tuan dan puan. Mesin ni dari segi pandangan fikihnya sebenarnya dah selesai pada peringkat screening test. Kalau di mahkamah, tuan-tuan dan puan, di mahkamah peringkat screening test tu, bila kata kita cek pakai seorang tu, tengok result dia negatif, tak perlu dah nak bawa ke peringkat DNA, nak buat analisis DNA. Mahkamah dah terima, dah kata benda ni clear, kita tak tahu DNA milik siapa. Kalau dalam kes jenayah. Tapi oleh kerana kita galak nak proceed juga, kita tak bawa juga, kita takut sekali lagi akan ada orang yang petikai kata tu kesan darah masih tu ada, bawa. Mesin tu ada ni, tuan-tuan dan puan, harga dengan peralatan kimia. Hanya mesin tu dengan malaikat saja boleh nampak. Oh, nak cerita bagi tu umur pun tak nampak. Tu umur perhati hantar jin dia tak mengaji, tak habis dekat UPSR. Hanya malaikat yang nampak. Tak, saya sebut di sini contoh katanya buat lawak pula. Nak cerita bagi kata benda ni dia punya halus dia sampai ke tahap mesin tu, dia punya bacaan dia nano per liter. Orang sebut nano ni halus dia, tuan-tuan. Pecah daripada nano tu, dia panggil nano per liter. Baru boleh kesan. Dia jumpa adalah juga kesan darah tu kan. Jadi korang tengok dalam yang table 1 kan, dalam muka surat 40 muka surat 40 ya. Tuan-tuan tengok sampel selepas basuhan dobi
Kemudian sampel selepas basuhan mesin 1.78 nanogram per liter. Dia ada dua jenis darah kita test, maksudnya ada dua pakaian. Hak ni dalam ujian keputusan analisis DNA ni sebenarnya tak ada. Pandangan mata kasar zahir itu sebenarnya tak ada dah. Habis dah. Najis tu kira hilang dah. DNA dia tak ada dah. Tapi kerana mesin canggih Tuhan buat melalui ilmu sains dan teknologi ni, tentang dia masih boleh kesal lagi. Jadi hak tu sebenarnya bila kata kita tengok saya kaji bak mesin basuh, tapi bila kata melibatkan bak jenayah ni baru tahu rupanya betul Tuhan kata kalau siapa orang ni buat jenayah, pergi buat tempat yang Tuhan kata. Pergi buat, pergi bunuh orang, pergilah berzina, pergilah buat apa, mencuri di tempat yang Tuhan tak tahu. Rupa-rupanya alat ni dia boleh detect. Hak bacaan tadi dah fail dah, dia boleh baca lagi, tapi bacaannya itu telah tidak accurate, maknanya dianggap sebagai negatif. Saya tak tahu dah. Jadi itu dia punya flow dia tanda perempuan. Sampailah result tu keluar. Pasal apa kita tak buat pada yang kencing dan juga baik? Sebab dia dah habis dah pada peringkat awal lagi. Pada peringkat kita buat screening test yang menggunakan kaedah Kastle-Meyer test. Dah tak ada dah nak bawa apa lagi. Jadi sebab tu dia bawa juga tuan. Kita suruh bawa juga walaupun peringkat awal itu dah fail dah, dan dia bawa juga test juga. Dia kata Ustaz, apa kita nak test sebab result kosong, bawa juga test juga. Memang tak ada. Sebab tu dia tengok keluar kat situ dalam jadual table satu tu semua kosong kecuali darah. Itu yang satu yang saya lihat kata hebat juga ulama kita ni dulu-dulu. Bila mereka bahas bab darah ni, bila kata payah nak hilang tu dimaafkan. Tak kata walaupun ulama kita ni mereka tak mengaji DNA, tapi dia tahu macam mana fikih dapat menyelesaikan masalah. Fiqh ni sebenarnya dia main tahap zahir saja. Nahnu nahkum bi zawahir wallahi tawalla as-sarafir. Jadi sebab tu bila kata kita menggunakan teknologi untuk detect najis ni tuan-tuan dan puan, kita dapati dalam result kita bahawa kesal najis telah hilang. Bila kesal najis telah hilang, sama ada masa basuhan tadi tu kan setengah-setengah bagi sahabat kita yang menganggap air jadi mutanajis, basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat tak bersih sampai bila-bila. Jadi kita berjaya itikkan orang kata apa, dakwaan dauran tanajusil ma' tu sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab bila najis dah hilang, dah bersih dah seperti mana yang disebut dalam fatwa, maka akhir seterusnya itu tak jadi mutanajis dah. Hak ni kajian ni tentang ada apa? Nak mengaku kata hebat sangat akan muka bumi ni dah juga. Tak ada makhluk lagi tuan-tuan yang berani uji benda ni. Ambil najis basuh guna kaedah kecuali kita. Ni kalau tahu kepada syak ni, kaya kita orang. Harap ada wakil syak kat sini. Kita menggunakan mesin basuh syak. Dapat jadi duta syak, duta dynamo. Allah bersama saya. Keluar muka kita kat dynamo. Kakak dia buat basuh tu, masa nak basuh tengok-tengok, ada muka mangkuk ni. Rupanya macam kaji mesin basuh menggunakan dynamo. Jadi itu Ustaz Zakir. Saya harap yang Ustaz-Ustazah semua boleh faham benda ni. Boleh takut. Siapa tanya, nanti dia melawan fatwa. Alhamdulillah, dari pencerahan tadi cukup lengkap walaupun ringkas, kita faham. Dan isu keraguan rasanya dah tak ada. Cuma mungkinlah kalau kita masih lagi dengan terikat dengan kitab-kitab lama tu, kita masih lagi duduk mempertikaikanlah dari sudut ayat yang digunakan tu. Jadi hasil izalatul najasah itu dah selesai insyaAllah. Baik tu Ustaz Fatwa kita telah menggazetkan bahawasanya mesin basuh ni harus digunakan kerana dia boleh menghilangkan najis dan perkara yang berkaitan dengannya.
Cuma kadang-kadang masih nanti lagu-lagu kita ni, bila kita gunakan mesin basuh awam ni kan banyak daya diri. Lepas tu yang digunakan tu pun orang bukan Islam, sampai tu peringkat dulu kan kita dengar kedai basuh ni hanya untuk yang Muslim saja. Lepas di Johor pun ada isu dibangkitkan itu, hanya pasal ragu-ragu bila kata orang yang bukan Islam ni dia campur aduk pakaian buat semua ni bos sekali. Lepas tu kita pergi basuh pula dengan mesin yang dia basuh tu. Jadi bila kita dapat penerangan daripada yang panggil doktor tadi, faham kita bahawasanya isu kebersihan itu memang dapat diselesaikan. Baik, cuma tadi doktor kata kaedah pengiringan tu dia tak guna dengan cahaya matahari, letak dalam bilik yang tertutup, kemudian nak pastikan dia clean sendiri. Pasal apa? Pasal kita nak pastikan najis ada atau tidak. Cuma sekarang kita nak tanya sikit, mungkin dia tak masuk dalam bab ni pasal dah disebut tadi tentang kenapa tak digunakan cahaya matahari. So sekarang ni ada isu pula berkenaan dengan kita tak jemur tu. Kita tak jemur tu, kita masuk dalam mesin pengering pula. Adakah dia yang dikatakan orang kata apa, double pembersihan, pembersihan kali kedua? Sebab tadi disebutkan juga bahawasanya panas ni memang boleh membersihkan. Jadi adakah kaedah pengeringan secara mesin ni juga boleh digunakan untuk menambahkan lagi keyakinan kita pada penggunaan mesin basuh itu sendiri? Boleh tak? Baik, maksud Ustaz Ki, kita basuh baju, lepas tu kita keringkan guna mesin ke, ataupun kita pergi hantar ke yang mesin dry cleaning tu? Dia adakan mesin basuh yang ya. Okey, baik. Dia masalah pengeringan ni tuan-tuan dan puan-puan, itu isu lain. Isu yang penting ialah semasa kita ambil sampel tu, kita ambil sampel sebelum kita sidang. Kita ambil sampel tu, kita simpan tu sebab kita nak tengok basuhan tu menghilangkan najis tak. Kering tak kering tu masalah kedua, tapi nak ambil sampel tu ialah semasa benda tu tengah lembab lah. Jadi hak masa tengah lembab tu lah kita kena jaga supaya tak kena matahari. Sebab bila kena matahari dia kering, dia payah nak detect, ataupun dari segi akurasi ketepatan DNA yang ada itu mungkin akan berkurangan. Jadi sebab tu kita ambil, kita simpan. Atau yang kita test, yang dalam result kita apabila kita katakan bersih, kita ambil di situ. Hak nak kering tu sama ada jemuran ke, ataupun menggunakan mesin pengering ke, ataupun tuan-tuan nak sidai dalam rumah ke, itu tak ada masalah apa. Jadi tu dia nak kering sebab kita nak pakai. Concern kita ialah nak tahu najis tu tidak angkat ayam. Sama ada kita kering, kita dengan cara kita sidai, ataupun kita letak